memberikan keadilan. Fayaksirus salib, menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh segala babi. Wa yazda'ul jizyah, dan menghantar ia akan ufti. Wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad, jadi mewah pada masa itu sehinggalah tidak ada siapa lagi yang nak terima sedekah dan sebagainya. Baik, dalam hadis itu disebutkan Nabi Isa akan menghantar ufti ataupun jizyah. Apa maksud dalam perkataan itu? Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, bermula yang betul, makna Nabi Isa alaihi salam menghantarkan jizyah itu ialah tiada mahu ia menerimanya sekiranya orang kafir itu mahu menukarkan masuk Islam dengan membayar jizyah. Tak, macam sekarang ni kalau orang kafir berada di bawah kerajaan Islam, mereka tak kena zakat, tapi sebagai mereka bersetuju untuk berada di bawah naungan Islam, mereka membayar satu hukum ataupun satu perkara yang dipanggil sebagai jizyah. Maka bila mereka ni bayar jizyah kepada pemerintah Islam, maka harta benda mereka, nyawa mereka tidak apa-apalah, makna terpelihara lah, walaupun mereka itu tidak Islam, tapi mereka bayar jizyah. Maka bila zaman Nabi Isa turun, golongan kafir ni juga tak apalah, kami bayar jizyah lah. Maka Nabi Isa tak terima, melainkan masuk Islam. Jizyah apa semua tak main dah, nak masuk Islam. Dan siapa orang kafir itu berhabis-habis diri membayar jizyah jua, tiadalah tertegah dan tiadalah tertahan dengan sebab bayarnya daripada pasti masuk Islamnya. Bahkan dua ya, nak masuk Islam atau mati. Tu saja. Jizyah tak ada. Sekarang dua, nak masuk Islam ataupun bunuh. Demikianlah kata-kata Imam Abu Sulaiman Al-Khatabi dan lain-lainnya daripada ulama-ulama rahimahullahu ta'ala. Nak selamat, masuk Islam. Kamu di dunia pun selamat, di akhirat pun selamat. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah daripada setengah ulama akan maknanya ini, katanya, dan boleh jadi mewah harta pada zaman Nabi Isa itu daripada sebab menghantarkan jizyah, yakni ditaruh jizyah atas sekalian orang, kerana bahawasanya tiada boleh seorang melawan akan dia berperang, maka diberhentikannya perang semua, dan menurut sekalian orang akan dia imma dengan Islam wa imma dengan menghantar jizyah, yakni menaruh jizyah di atas tiap-tiap kepala kafir. Itu pendapat daripada Al-Qadhi Iyad. Dia kata pada masa itu Nabi Isa berkuasa, tak ada siapa boleh menang dengan dia. Sama ada kamu ni nak bayar jizyah ke tak bayar jizyah ke, masuk Islam. Maka kalam Al-Qadhi Iyad dan tiada makbul ia, bahkan yang betulnya ialah tiada diterima orang-orang kafir itu, melainkan kesemuanya mesti memeluk Islam. Itu zaman Nabi Isa. Tak Islam, bunuh. Jizyah tak ada lagi, ufti tak ada lagi. Masalah Nabi Allah Isa tidak menerima jizyah, bahkan tidak pun Islam, tak pun bunuh. Dua ya. Jizyah tak ambil. Nak selamat Islam. Kalau tak Islam, okey, perang. Maka perjalanan yang demikian ini menyalahi hukum syarak pada zaman kita sekarang. Kerana hukum syarak kita bahawa sesungguhnya seorang kafir kitabi apabila mau berhabis diri membayar jizyah, wajib menerimanya, dan tiada harus membunuh akan dia, dan tiada boleh dipaksa, digagah untuk masuk Islam. Maka bagaimana dikatakan bahawa Nabi Isa ini mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kalau ikut syariat Nabi sekarang, kalau orang Islam memerintah, orang kafir boleh membayar jizyah dan mereka hidup aman di bawah kerajaan Islam. Okey, nama dia kafir zimmi. Maka duduklah, itu syariat Nabi. Mai zaman Nabi Isa pula, siapa yang bayar ke tak bayar ke tak mau masuk Islam semua. Tidakkah seolah-olah menyalahi syariat Nabi Muhammad? Sedangkan semalam kita belajar Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru. Nabi Muhammad meneruskan Nabi Isa meneruskan syariat Nabi Muhammad. Macam bertelagah hanya tak sama ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Muslim, bermula menjawab persoalan tadi ialah bahawasanya hukum wajib menerima jizyah kafir kitabi yang mau membayar jizyah itu dan tiadalah harus membunuhnya. Bermula hukum ini bukanlah kekal ianya sampai hari kiamat seperti hukum-hukum yang lain, sembahyang dan sebagainya. Bahkan berjalan hukum itu yang demikian itu berkait dengan sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Maka apabila sudah turun Nabi Isa, menjadi mansuh hukum tadi. Hukum jizyah tu mansuh. Sebelum Nabi Isa turun, kamu boleh bayar jizyah. Tapi bila Nabi Isa turun, hukum tadi dah mansuh, kamu nak selamat masuk Islam semuanya. Dan bertukarlah ia dengan hukum tidak pun kafir masuk Islam, ataupun kalau tak nak masuk, bunuh. Dan sesungguhnya telah berkhabar pada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa buah hadis yang sahihah dengan nasakhnya hukum yang ada pada kita hari ini. Maknanya ada hukum-hukum yang sekarang ni sebelum Nabi Isa turun, hukum-hukum itu akan mansuh bila Nabi Isa diturunkan. Dan bukan pula Nabi Allah Isa yang menasahkannya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah lama menerangkan tentang mansuhnya itu, kerana bahawasanya Nabi Allah Ta'ala itu menghukum ia dengan syariat Nabi kita. Maka menunjuklah atas tegah menerima jizyah pada masa turunnya Nabi Isa alaihissalam, ianya juga merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi Isa bawa tu pun merupakan satu syariat daripada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dah beritahu awal lagi dah, waktu Nabi hidup, Nabi kata bila zaman Nabi Isa turun, jizyah dah tak pakai dah. Sebab tu dia sebut tadi wa yad'ul jizyah, maka dikembalikan, ya, menghantarnya ufti ya, tak diterima lagi pada masa itu. Maknanya Nabi Isa bukan bawa ajaran baru, dia bawa ajaran Nabi juga, iaitu Nabi Muhammad dah kata dah bawa, Nabi Isa turun sekalian. Contoh paling mudahnya, kita sekarang pun tak disuruh membunuh babi. Ada bunuh babi zaman sekarang ni, nak bela-bela, nak makan terkedara makan. Tak pula kita ni masuk ladang ditembak segala babi tu, tak. Tapi Nabi kata datang Nabi Isa, babi dibunuh. Maka itu bukan syariat Nabi Isa, itu syariat yang diajar oleh Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad akan berlaku bila Nabi Isa turun. Serupalah wa yaqsirus salib, dipecahkannya segala tiang salib. Sekarang kita tak disuruh kamu nak salib ke, kamu nak cross ke, kamu nak campur ke, kamu nak bahagi ke, terpulang pada kamu. Kamu nak letak sebesar-besar atas gereja kamu, letaklah. Nak letak kat kepala kamu, tengkuk kamu, letaklah. Tapi nak ingat, bila Nabi Isa turun, dia hapuskan benda ni. Maknanya itu bukan syariat baru, itu Nabi dah cerita berlaku di zaman Nabi Isa. Maknanya tetap disebut oleh Nabi SAW. Wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun, dan mewah dan berjimat harta
sehingga tiada siapa menerima akan dia. Maknanya zaman itu zaman mewah. Dia akak-akak kalau rasa nak mewah, tunggu Ustaz. Tunggu Nabi Isa sampai Ustaz. Mewah sungguh masa itu. Harta menjadi mewah dan banyak pada masa Nabi Allah Isa telah turun ke bumi. Wahai saudaraku, apakala turun Nabi Allah Isa alaihi salam pada akhir zaman, sangatlah banyak menjadi harta di atas muka bumi ini. Itu nama dia apa? Makmur. Harta banyak, hidup senang, mewah. Dalam bahasa kita panggil apa? Makmur. Kita makmur ni faham kuih makmur je. Orang Melayu faham makmur tu aman. Sebab tu aman digabungkan dengan makmur. Aman, makmur digabungkan sekali. Satu lagi aman digabungkan dengan geraseka. Okey, aman geraseka. Ada juga yang mana faham, tak faham sudah. Aman, makmur. Kacau, bilau. Okey, papa kedana. Itu makna kira teruk betul lah. Okey, papa kedana ni kira tak ada apa langsung tu. Kalau papa tu ada lagi, sekurang-kurangnya dia ayah. Papa tu merangkap ayah lah. Tapi kalau kedana memang teruk sungguh tu. Zaman yang Nabi Isa datang ni adalah zaman makmur nama dia. Zaman yang penuh dengan kemewahan, zaman yang tak ada nak susah macam kita ni. Nak makan telur pun susah, nak makan Maggi pun susah, dia tak ada. Okey, dulu kalau tak ada duit makan Maggi. Sekarang nak makan Maggi pun tak ada duit. Dia beza. Dulu tak ada duit makan Maggi lah. Tapi sekarang nak makan Maggi pun tak ada duit. Dia terbalik sikit lah. Okey, macam dululah kita boleh makan, kita tak boleh beli aiskrim sebab tak mampu. Sekarang pun tak mampu beli aiskrim sebab kerja mana. Dia ada dua. Dia kono-kono tak mampu juga. Baik. Dan menjadi sangat mewahnya dan menjadi makmur segala negeri, sehinggalah tiada siapa lagi berhajat kepada emas dan perak. Kita sekarang ni duk suruh simpan emas, beli emas, kan? Oh, zaman nanti emas pun tak laku. Duk tepi jalan tak ada siapa nak ambil. Kedai emas semua duk penuh ya. Tak payah, semua orang kaya. Sekarang jangan emas sajalah, agak-agak susah jual emas. Jual satu urat. Sebab tu antara beli emas dengan beli rumah, orang suka sekarang ni beli emas. Sebab beli emas senang jual balik. Kalau jual beli rumah, Allah nak jual tu berbulan-bulan, kadang bertahun. Kadang-kadang jual harga 400,000. So orang pun tak main. Tunggu 200 barulah ramai datang. Itu kalau jual rumah. Tapi kalau jual emas, kita boleh jual satu bentuk, satu urat, satu utas. Ya, dia tak macam rumah, tak boleh jual tiang saja. Aku jual lah tiang ni, ambil lah hang. Rumah aku simpan dulu, tiang depan ni je hang ambil. Mana ada kan? Mana ada orang gila macam tu. Tapi berbeza dengan gelang, ada 5 gelang. Nak pakai duit sikit je, jual satu. Jual satu dululah. Yang 4 ni aku simpan dulu. Jadi sebab tu orang suka simpan emas. Okey, cuma simpan emas ni kena zakat.